Jadi untuk bercakap dan juga melihat kepada secara keseluruhannya pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh SPR menjelang pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor, bersama kami pada ketika ini adalah Profesor Madar Dr. Hamidin Abdul Hamid, penyelidik Ilham Center. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Fauzi. Prof, tarikh ataupun teka-teki yang dinanti-nantikan khususnya melihat kepada satu lagi Pilihan Raya Umum Negeri iaitu PRN Johor telah pun dimaklumkan oleh SPR yang setakat ini yang kita tahu itu sahaja iaitu tarikh-tarikhnya. Tetapi selain pada kita melihat kepada tarikh 26 Februari dan juga 12 Mac sebagai hari pengundian, apa yang dinanti-nantikan adalah melihat kepada pengumuman ataupun perkongsian melihat kepada SOP perjalanan PRN Johor pada kali ini. Kita ambil iktibarlah dengan perjalanan PRN Sarawak, PRN Melaka, malah kalau kita imbas lagi pada tahun lepas bagaimana PRN Sabah yang dijalankan pada ketika itu yang menjadi yang dikatakan yang didakwa penyebab berlakunya gelombang ketiga virus COVID-19. Mungkin pada waktu ini sebagai pemerhati politik, adakah perlu untuk menyatakan atau mensegerakan oleh khususnya bagi pihak SPR untuk memaklumkan penetapan SOP untuk PRN Johor? Dr. Midin. Terima kasih Fauzi. Saya kira pada sebentar tadi SPR telah menjalankan tugas hakiki mereka, memberikan tarikh-tarikh penting kepada perjalanan pilihan raya negeri Johor yang akan dilakukan. Saya rasa seperti yang Fauzi katakan tadi, semua sudah tahu pada 26 Februari akan diadakan penambahan calon dan 12-nya ialah hari pengundian. Tetapi pada masa yang sama juga, kami juga sebagai pemerhati, penganalisa nanti apakah SOP yang akan digunakan, adakah ia sama seperti yang dilakukan di Sarawak ataupun yang seperti di Melaka. Banyak perkara dipersoalkan tentang ini kerana keberkesanan kempen saya kira amat bergantung kepada pelaksanaan SOP. Begitu juga dengan kesuburan demokrasi untuk memastikan demokrasi itu berjaya dijalankan, disuburkan. Saya kira SOP itu harus diberikan. Pada masa yang sama, kalau kita mengambil konteks apa yang Fauzi katakan tadi, sejauh manakah pilihan raya yang berlaku dalam konteks pandemik ini, saya kira ketika ini keadaannya berbeza jika dibandingkan dengan apa yang berlaku di negeri Melaka dan Sarawak, terutamanya dengan kadar vaksinisasi yang tinggi dan juga dengan penularan Omicron. Tetapi kalau kita lihat, walaupun peningkatan kes dan sebagainya, kita melihat bahawa keadaan kesihatan kita, kemudahan kesihatan kita masih lagi mampu untuk menampung permasalahan yang kita hadapi daripada COVID-19. Jadi saya menjangkakan akan terdapat sedikit kelonggaran yang akan dilakukan oleh SPR terutamanya untuk memastikan bahawa kesuburan demokrasi itu berjaya dilaksanakan dalam pilihan raya kali ini. Dr. Midin, ini sesuatu yang menjadi titik tumpuan khususnya melihat kepada keseimbangan antara meraihkan demokrasi dan juga kita melihat kepada sektor kesihatan awam. Apatah lagi kita melihat kepada kes untuk beberapa hari kebelakang ini melonjak kepada berbelas ribu kes. Mungkin pada waktu ini kita ambil contohlah untuk melihat kepada pengalaman dan juga iktibar PRN Melaka. Ada juga calon-calon yang bergerak kempen untuk minum pagi pun berbelas lokasi dilakukan. Mungkin pada waktu ini daripada pemerhatian Dr. Midin sendiri melihat kepada PRN Melaka, mungkin juga pada PRN Sarawak, bagaimana dan apa cara yang boleh dilakukan untuk tidak menggalakkan calon-calon untuk menggunakan kempen yang pernah mereka lakukan, khususnya bergerak pada satu tempat ke satu tempat untuk berkempen dengan alasannya, Dr. Midin. Saya kira ketika ini apa yang penting ialah seperti yang dikatakan tadi, kita nak mencari titik keseimbangan di antara keselamatan kesihatan yang kita hadapi akibat COVID-19 dan juga dengan kesuburan demokrasi. Dalam konteks ini saya merasakan apa yang paling penting sekali ialah kesesuaian sesebuah peristiwa itu dilakukan. Contohnya, kempen boleh dibenarkan, pertemuan boleh dibenarkan, tetapi dalam skala yang boleh dikawal dengan jumlah yang menghadirinya juga boleh dikawal. Saya kira itu dengan kawasan yang terkawal dan sebagainya, saya kira itu boleh dilakukan dengan
baik oleh parti-parti politik dan boleh dipantau oleh pihak yang berkuasa. Jadi saya melihat pertemuan kalau kita melihat dalam konteks hari ini sudah tidak ada lagi banyak sekatan dalam konteks pertemuan sosial di negara kita, dan saya kira dalam konteks ini ceramah politik juga boleh diambil kira sebagai sebahagian daripada pertemuan sosial yang boleh dikawal melalui SOP sedia ada. Contoh dengan menghadkan jumlah yang menghadiri, tempoh masanya, tempat yang sesuai dan sebagainya. Saya kira itu perkara yang boleh diambil kira oleh SPR untuk memastikan kesuburan demokrasi terjaga dan pada masa yang sama kita berjaya mengekang penularan COVID-19. Dr. Bindin, teka-teki yang belum terjawab adalah berkaitan dengan SOP dan melihat kepada juga apa yang dikongsikan oleh Dr. Bindin, apa yang diharapkan oleh pemerhati politik, malah bagi orang-orang politik sendiri mengharapkan ada sedikit kelonggaran SOP untuk PRN pada kali ini. Tetapi kalau kita tanyakan kepada pakar ataupun mereka yang bidang kepakarannya dalam kesihatan awam mengharapkan ada sedikit SOP yang lebih ketat untuk PRN Johor ini, mungkin pada waktu ini jika SOP yang lebih ketat dilaksanakan pada PRN Johor dengan ambil kira dengan perkembangan semasa dengan lonjakan kes Omicron ini, apa yang boleh kita jangkakan khususnya melihat kepada perjalanan kempen bagi calon-calon dan juga jangkaan pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab masing-masing khususnya melihat kepada PRN Johor ini? Kalau kita lihat kepada dapatan yang lalu, Fauzi, daripada apa yang kita dapati di Melaka contohnya, SOP yang boleh dikatakan amat ketat digunakan di Melaka, tidak boleh melakukan pertemuan, kempen dan sebagainya, rumah ke rumah tidak dibenarkan. Kita melihat ia memberikan kelebihan kepada parti pemerintah. Mengapa? Kerana kebiasaannya parti yang memerintah masih lagi boleh menjalankan kempennya melalui ataupun banner sebagai sebuah kerajaan, walaupun kerajaan caretaker. Mereka mempunyai kelebihan dalam konteks itu. Itu yang pertama. Keduanya, ia memberikan kelebihan kepada parti yang sudah lama bertapak, mempunyai sokongan kekal dan sebagainya. Kerana mengapa? Kerana seperti yang sedia maklum, jika pergerakan pengundi itu terbatas dari satu kawasan ke kawasan yang lain, ini akan menyukarkan untuk mereka terlibat sama dalam proses pengundian contohnya. Jadi kita akan melihat di mana pulangan semula pengundi ke tempat mengundi itu amat rendah, dan ini yang berlaku di Melaka dan juga di Sarawak sebenarnya pada masa yang sama. Jadi ia akan memberikan kelebihan kepada parti-parti yang berkukuh lama. Kalau dalam konteks di Johor ini, saya kira dia akan memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional. Sudah tentu kerana mereka dan UMNO terutamanya, kerana mereka mempunyai base yang sangat kuat yang tidak memerlukan pergerakan pengundi daripada luar kawasan dan sebagainya untuk mendapatkan sokongan. Kemudian mungkin yang terakhir sekali melihat kepada tarikh 26 Februari ini sebagai hari penamaan calon, kita tahu sudah ada pun gerakan daripada parti-parti politik untuk menjalankan aktiviti politik mereka, tetapi untuk waktu ini sesuatu yang lebih menarik untuk PRN Johor ini, misalnya Barisan Nasional UMNO juga telah menyatakan mereka akan bertanding bergerak secara solo. Begitu juga PKR akan telah pun menyatakan sebelum ini untuk bertanding atas logo partinya sendiri. Mungkin pada waktu ini Dr. Bindin boleh kongsikan apa jangkaan rundingan politik yang bagaimanakah yang akan kita saksikan pada pentas PRN Johor pada kali ini, ataupun adakah selepas PRN nanti baru ada rundingan ataupun kerjasama politik luar jangka yang akan berlaku? Kalau kita lihat ketika ini, Fauzi, kita melihat bahawa Barisan Nasional sudah hampir pasti 99% akan bertanding atas tiket mereka sendiri, tidak melakukan kerjasama dengan yang lain, dan itu kita lihat telah terbukti bagi mereka formula itu berjaya di Melaka. Bagi Pakatan Harapan, saya kira dia berada dalam keadaan yang lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan Melaka. Di Melaka, mereka bertanding masih lagi di bawah satu banner, dan di Johor ini mereka bertanding dengan logo masing-masing, terutamanya Pakatan Harapan. Amanah dan BDAP bertanding atas logo Pakatan Harapan, sementara PKR ingin menegaskan bahawa logo mereka itu lebih mempunyai brandnya yang sendiri. Ya, tapi pada masa yang sama juga saya melihat bahawa Johor ini akan menampakkan lebih kepada perpecahan di kalangan pembangkang ketika ini. Ya, kita tidak nampak berlakunya electoral pact ataupun kerjasama pilihan raya yang berlaku dalam di negeri Johor. Dan sekiranya tidak berlaku sebarang kerjasama di kalangan parti-parti pembangkang, saya menjangkakan Barisan Nasional akan mempunyai kelebihan
dalam membentuk kerajaan di Johor selepas hari pengundian nanti. Baik, terima kasih Profesor Madya Hamidin Abdul Hamid. Prof adalah penyelidik Ilham Center yang mana berkongsi pandangan melihat kepada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh SPR, khususnya melihat kepada Pilihan Raya Negeri Johor yang mana telah pun diumumkan dalam sidang media sebentar tadi, khususnya melihat kepada tarikh 26 Februari adalah hari penamaan calon, manakala bagi hari pengundian ditetapkan pada 12 Mac. Baik.